Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nabila Hanin binti Muhammad Zaki bernombor matrik 207250 akan membentangkan laporan pengalaman awal di sekolah iaitu kursus FCE 3804. Saya telah menjalankan kursus PALS di SMK Kompleks Pengaban Teliput, Kuala Nerus, Terengganu. Pembentangan ini membincangkan tentang latar belakang sekolah SMK Kompleks Pengaban Teliput, pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudacaraan di dalam bilik darjah, refleksi terhadap budaya sekolah dan budaya kerja dan juga rumusan pembentangan. Latar belakang iaitu sejarah bagi SMK Kompleks Pengaban Teliput. Sekolah ini merupakan sekolah menengah yang terletak di pinggir bandar Kuala Nerus. Dianggarkan berkeluasan lebih kurang 35,223 ekar. Sekolah ini ditubuhkan pada tahun 1975 dan dibuka secara rasmi pada 13 September 1981. Pada tahun 2004, sekolah ini telah menyediakan penempatan bagi murid-murid tertentu yang berkeperluan untuk menginap di asrama sekolah, dan pembukaan asrama ini telah dirasmikan oleh Datuk Seri Idris bin Jusuf. Pada tahun 2007, sekolah ini telah membuka kelas di peringkat tingkatan 6 dan menawarkan sebanyak 5 mata pelajaran aliran kemanusiaan, iaitu pengajian am bahasa Melayu, sejarah, pengajian perniagaan dan seni visual. Sekolah ini turut membuka kelas pendidikan asas vokasional iaitu PAV bagi mana-mana murid tingkatan 1 yang berminat. Misi bagi sekolah ini adalah melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti untuk membangunkan potensi individu bagi memenuhi aspirasi negara. Visi pula ialah pendidikan berkualiti, insan terdidik dan negara sejahtera. Seterusnya ialah lokasi sekolah. SMK Kompleks Pengaban Teliput merupakan sekolah pinggir bandar yang terletak di Mukim Kuala Nerus, Terengganu. Dan Mukim Kuala Nerus ini merupakan kawasan yang terletak di daerah Kuala Nerus. Kedudukannya yang strategik iaitu terletak di tengah-tengah antara beberapa buah kampung, menjadikan sekolah ini sebagai sekolah menengah pusat bagi penduduk yang duduk berhampiran dengannya. Berikut merupakan infrastruktur sekolah secara sepintas lalu. Dan ini merupakan persekitaran sekolah dan bilik darjah. Seterusnya, kita lihat pemerhatian terhadap proses pembelajaran dan pemudacaraan di dalam bilik darjah. Berikut merupakan kekuatan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama ialah penggunaan alat bantu mengajar ABM dan bahan bantu mengajar BBM yang efisien seperti buku teks bahasa Melayu tingkatan 2 dan juga papan putih. Yang kedua ialah pelaksanaan kebat melalui sesi soal jawab, iaitu murid-murid dapat mengeluarkan dan membincangkan isu daripada soalan. Yang ketiga ialah menggabung jalin kemahiran mendengar dan bertutur dengan kemahiran menulis dalam menyampaikan pengajaran dan pembelajaran. Berikut merupakan kelemahan aktiviti semasa pengajaran dan pembelajaran. Yang pertama, tiada pengintegrasian elemen teknologi, maklumat dan komunikasi di dalam pelajaran yang berasaskan multimedia. Dan yang kedua ialah aktiviti PDPC yang kurang menarik dan membosankan kerana tiada kepelbagaian bahan bantu mengajar yang digunakan. Berikut merupakan kemudahan alat bantu mengajar ABM dan BBM yang digunakan oleh Puan Najmah dalam menyampaikan pengajaran beliau. Yang pertama, buku teks bahasa Melayu tingkatan 2. Buku teks merupakan bahan bantu mengajar produktif dan masih relevan pada masa ini. Hal ini dikatakan sedemikian kerana buku teks telah digubal agar selaras dengan transformasi pendidikan kini. Setiap kandungan atau topik yang dibincangkan di dalam buku teks telah disesuaikan dengan dokumen standard kurikulum sekolah yang berfokuskan kepada peningkatan kemahiran berbahasa murid, iaitu kemahiran membaca, kemahiran menulis dan juga kemahiran mendengar dan bertutur. Buku teks ini juga senang dibawa dan mudah digunakan oleh murid-murid. Seterusnya ialah ABM atau BBM papan putih. Penggunaan papan putih pada masa ini adalah masih relevan kerana ia merupakan satu keperluan yang telah tersedia dalam setiap kelas di seluruh sekolah. Oleh itu, guru perlu memanfaatkan penggunaan
alat bantu mengajar iaitu papan putih ini secara sepenuhnya dengan mahir dalam menterjemahkan maklumat dan isi pembelajaran secara terancang. Sebagai tambahan, papan putih juga boleh digunakan dengan menulis peta minda secara interaktif bagi memudahkan murid-murid memahami subtopik pembelajaran sekaligus menarik minat murid dengan penggunaan peta minda yang sangat cantik. Amalan pedagogi yang diamalkan oleh Puan Najmah iaitu pembelajaran abad ke-21. Yang pertama, yang melibatkan penglibatan aktif murid di dalam kelas. Menerusi ini, murid dapat menyuarakan pendapat dan kefahaman mereka tentang topik pembelajaran. Guru pula berperanan sebagai fasilitator dan pemudah cara di dalam kelas. Dengan ini, murid menjadi lebih yakin diri dan aktif untuk menyertai aktiviti PDPC. Seterusnya ialah pembelajaran secara berkolaboratif, di mana aktiviti-aktiviti PDPC berbentuk perbincangan dan sumbang sarang yang menyebabkan terjadinya proses perkongsian idea dan saling bertukar pendapat antara murid-murid. Dengan ini, murid-murid dapat bekerjasama dalam membincangkan penyelesaian masalah. Seterusnya ialah ciri-ciri bilik darjah abad ke-21, di mana susun atur bilik darjah tersebut berkonsepkan alaf 21. Iaitu susunan kerusi dan meja berbentuk kumpulan dan tidak rigid. Hal ini dapat merangsang murid-murid untuk bersikap kompetitif dengan di dalam suasana iklim yang dinamik. Rancangan pengajaran harian RPH merupakan rekod pengajaran harian yang penting kepada guru. Pada masa ini, pengisian RPH adalah secara dalam talian menggunakan platform eRPH online dan ia boleh diakses menggunakan laman web. RPH secara online dapat memudahkan dan mempercepatkan proses mengisi rekod pembelajaran hanya di hujung jari dan ia juga dapat menjamin penyimpanan data yang lebih selamat. Gambar berikut merupakan RPH yang telah dikongsi oleh Puan Najmah, iaitu pada 4 Ogos 2022 dan juga pada 7 Ogos 2022. Berikut merupakan aktiviti dan kepentingan bagi pelaksanaan KEBAT, iaitu dapat melahirkan generasi yang lebih berfikiran rasional, kritis dan terbuka. Melalui ini, murid dapat menganalisis dan menilai sesuatu perkara melalui justifikasi tertentu yang membawa kepada penyelesaian masalah. Seterusnya, semasa pelaksanaan PDPC bersama Puan Najmah, sesi soal jawab telah disediakan terhadap murid yang memerlukan mereka untuk berfikir secara kritis. Dan melalui ini, murid berupaya untuk menilai sesuatu isu, penggunaan bahasa Selangor dan bahasa Rojak secara tersirat dengan menjelaskan punca dan kesannya terhadap penguasaan bahasa Melayu yang semakin luntur dalam kalangan masyarakat. Berikut merupakan antara kesediaan diri sebagai bakal guru di sekolah kelab. Yang pertama, memanfaatkan penggunaan ABM dan BBM secara kreatif dan inovatif. Sebagai bakal guru, saya perlu mempelbagaikan BBM yang dapat merangsang minat dan fikiran murid untuk fokus panjang kelas. Seterusnya, penguasaan ilmu pedagogi. Saya sebagai bakal guru perlu bersedia dengan ilmu pedagogi yang baik dengan mempraktiskan amalan pedagogi di dalam PDPC akan datang. Seterusnya, ilmu pedagogi yang baik adalah berteraskan pembelajaran berpusatkan murid dan juga pembelajaran secara berkolaboratif melalui simulasi yang telah ditunjukkan oleh Puan Najmah. Seterusnya ialah kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi yang membincangkan kepentingan TMK dalam PDPC seiring dengan perkembangan dunia di hujung jari termasuklah dalam bidang pendidikan, dan hal ini membolehkan guru-guru untuk menyediakan pengajaran mereka berasaskan multimedia, iaitu menggunakan elemen teks, video, audio, grafik, imej. Seterusnya,
Seterusnya ialah refleksi terhadap budaya sekolah dan juga budaya kerja. Kekuatan budaya sekolah dan budaya kerja yang pertama ialah memupuk sikap saling menghormati sesama warga sekolah SMK Kompleks Pengaban Teliput melalui budaya memberi salam. Hal ini dapat menyemai rasa hormat secara halus dalam diri murid terhadap guru dan sikap ini menjadi sebati dan murid akan terbiasa memberi salam serta menghormati orang yang lebih tua. Kekuatan yang seterusnya ialah dapat mendisiplinkan murid-murid melalui amalan solat zuhur berjemaah, di mana semua murid akan tiba di surau untuk solat berjemaah tepat pada masanya. Sekaligus rutin harian ini dapat mempengaruhi tindakan murid yang lain seperti datang awal ke sekolah. Yang ketiga ialah dapat mewujudkan sikap saling menyayangi sesama guru dan murid menerusi amalan guru penyayang, di mana guru menyambut ketibaan pelajar di pagar sekolah dengan senyuman serta bersalam. Hal ini akan buatkan murid berasa dihargai dan bersemangat untuk belajar di sekolah. Kelemahan budaya sekolah dapat dilihat melalui budaya membaca yang dilihat kurang mendapat sambutan terutamanya dalam kalangan murid yang tidak mahir membaca. Hal ini adalah kerana bagi mereka, membaca merupakan perkara yang sukar untuk difahami dan agak membosankan. Seterusnya, keperluan terhadap sesi nilam di dalam bilik darjah bersama guru telah jarang dilaksanakan kerana kesuntukan masa PDPC. Dengan ini, budaya membaca tidak dapat dipupuk dalam diri murid yang kurang mahir melalui pelaksanaan program-program nilam. Seterusnya ialah kelemahan budaya kerja sibuk secara profesional, di mana guru terlalu sibuk dengan kerja-kerja tambahan sehingga tidak dapat masuk ke dalam bilik darjah. Hal ini kerana terdapat sesetengah guru yang tidak bersikap profesional dalam menguruskan masa dan kerja, dan hal ini akan mengganggu fokus dan mempengaruhi keberkesanan aktiviti PDPC di dalam kelas. Kepentingan budaya sekolah dan budaya kerja terhadap profesionalisme perguruan. Yang pertama, membantu guru untuk mempelbagaikan strategi pengajaran yang sesuai dengan tahap murid. Yang kedua, membantu guru untuk terus mendidik anak bangsa menggunakan prinsip Cherry. Dan yang ketiga, mempunyai matlamat yang jelas dalam menggalas tanggungjawab sebagai pendidik. Seterusnya ialah rumusan. Cadangan penambahbaikan. Saya berharap agar kursus PULS dapat memberi sedikit tempoh masa yang lebih lama untuk menjalankan kursus ini di sekolah, contohnya selama 15 hari, agar pelajar dapat memperoleh lebih banyak pengetahuan dan pengalaman di sekolah. Sebagai rumusan pembentangan, saya nyatakan sedikit perasaan sepanjang melaksanakan PULS. Dengan melihat kegigihan dan pengorbanan guru-guru di sekolah tersebut dalam menggalas tanggungjawab mereka, saya berasa bersemangat dan yakin serta tekad untuk menceburi bidang perguruan kerana tugas pendidik merupakan tugas yang mulia meskipun mencabar. Seterusnya, bagaimana PULS dapat menyediakan diri pelajar untuk menjadi seorang guru? Antara penyediaan tersebut ialah dengan mengambil kira kepentingan penguasaan ilmu pedagogi oleh guru, seterusnya kepentingan bekerja secara berkolaboratif, dan yang ketiga, kemahiran bagi seorang guru dalam menguruskan masa. Gotong royong membersihkan kawasan pantai merupakan salah satu cadangan program sulam yang boleh dipertimbangkan oleh SMK Kompleks Ngabang Teliput. Hal ini bertujuan dalam membantu komuniti setempat iaitu penduduk di kampung Ngabang Teliput dalam menjaga kebersihan dan keindahan pantai kolam. Hal ini juga dianggap sebagai satu inisiatif antara pihak sekolah dan komuniti dalam menaikkan imej pantai kolam sebagai salah satu tempat tarikan pelancong di Kuala Nerus. Melalui program sulam ini juga, hal ini dapat memberikan murid satu pengetahuan dalam mengaplikasi dan mengasah kemahiran berkomunikasi apabila mereka perlu berkomunikasi dengan orang luar. Sekian, terima kasih.